والمؤمنين والمؤمنات وصوصا إلى حضرة الشيخ عطاء الاسكندري شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه Surat 46 13 beratan. Dan tersebut dalam hadis telah menceritakan akan dia Ahmad dan lainnya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya apabila engkau lihat akan Allah Ta'ala mengurniai akan hambanya daripada dunia barang yang dikasihinya, padahal ia mendirikan atas segala maksiatnya, maka demikian itu istidraj daripada. Ini sambung berkaitan dengan masalah istidraj. Istidraj ini satu perkara yang amat ditakuti oleh orang yang salih, orang yang berjalan pada Allah yang beribadat. Di Allah Ta'ala mengurniakan pada zahirnya nikmat kepada orang yang melakukan maksiat. Dia tak sembahyang, dia tak puasa, tak tutup aurat. Kadang-kadang Allah bagi dia kuasa, dan kuasa itu diguna untuk diri dia melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan. Tapi nikmat itu Tuhan tak tarik, dia kekal macam itu. Dia sangka Tuhan sayang kat dia. Itu namanya istidraj. Macam Fir'aun buat zalim, bunuh kanak-kanak dan sebagainya, tapi terus ikut kuasa. Ada orang menyeka, untung tak pernah beri zakat, tak keluar. Mayang benda, apa benda, tipu menyeka lagi, terus berkuasa, terus kaya raya. Itu namanya istidraj. Itu namanya istidraj. Jadi jangan lebih kita sangka Tuhan sayang kat kita, tapi rupanya Allah Ta'ala murka kepada kita. Allazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah Ta'ala, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, didustakan ayat-ayat Allah, yang menentang Islam, tak buat taat, dan rahaka pada Allah, ya, apa jadi mereka ini? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nescaya kami istidrajkan mereka itu daripada sekira-kira mereka tak tahu. Itu yang berlaku secara kasar. Tapi yang lebihan macam kita, bukan kita halalkan kepada orang macam itu, tidak kadang-kadang kenal kat kita. Kita punya, kita ceramah, ramai pengikut kita, ramai orang macam kita yang
daripada dunia. Seorang tu dapat haban-haban dunia. Kaya raya, meniaga, apa semua, hebatlah. Jawatan, kekuasaan dan sebagainya. Barang yang dikasihinya, nikmat dunia ni yang disayang lah, yang disuka. Nikmat yang disukai. Mungkin daripada kekayaan, daripada harta benda, perniagaan, rumah yang besar, kenderaan, pengikut yang ramai dan sebagainya. Ya. Padahal ia mendirikan atasnya segala maksiat. Dengan nikmat yang Allah bagi tu dia buat maksiat. Dengan kekayaan tu dia menambah lagi maksiat kepada Allah. Dengan kekayaan, kekuasaan itu menambahkan lagi makna kata kezaliman yang dia buat. Dengan nikmat itu dia buat maksiat, dia bukan syukur pada Allah. Bahkan dia buat maksiat. Ya. Maka yang demikian itu istidraj daripadanya. Itulah istidraj. Orang yang dapat nikmat itu digunakan untuk menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak dapat nikmat, mungkin juga dia tersekat. Nak pergi kelab malam pun aku duit pun tak ada. Nak pergi berjudi, duit tak ada. Nak buat zalim, kuasa tak ada. Dengan tak ada benda-benda ni, tersekat kezaliman, kemaksiatan itu. Dengan nikmat yang banyak ni, memudahkan dia melakukan maksiat pada Allah. Pada zahirnya kita nampak macam tu, itulah namanya istidraj. Tak payah kagum. Kagum dengan orang kafir yang dapat harta benda yang banyak. Abang kagum dengan dia. Dia guna kekayaan itu untuk derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu kita cakap berkali-kali kita cakap. Ya. Kita berniaga nak cari redha Allah. Kita berjuang nak cari redha Allah. Apa yang kita buat? Kita nak redha Allah. Kita berniaga dapat untung. Memudahkan dengan keuntungan itu kita buat kebajikan. Lagi banyak keuntungan kita dapat, lagi banyak kebajikan yang kita buat. Kita berjuang nak kuasa sebagai alat. Dengan dapat kuasa itu memudahkan kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala di muka bumi Allah Ta'ala ni. Inna lini'ami awabida ka'awabidil wahsyi faqayyiduha bisyukri. Sebenarnya bagimu nikmat itu liar. Macam liarnya binatang-binatang liar. Tambat nikmat itu dengan syukur. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, Allah tambah. Jadi kita nak apa juga nikmat yang kita dapat ini, makna kata boleh kita gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kalau tidak, itu namanya istidraj namanya. Sambung kita. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Min jahlil muridi binafsihi min jahlil muridi binafsihi ayusi'a al-adaba wa tu'akhkhara al-uqubatu anhu fayaqula law kana hadha su'a adabi laqata'al imdada wa aujabal ib'ada
min jahlil muridi binafsihi ayusi al adaba fatuakhkhara al uqubatu anhu fayaqul law kana hadha su'al adaba law kana hadha su'a adabi laqata'al imdada wa aujabal ib'ad. Setengah daripada jahil murid akan dirinya dan akan hak Tuhannya, bahawa dijahatkannya akan adab, maka diakhirkan balas daripadanya. Maka berkata ia, jikalau ada kerjaku ini jahat adab, nescaya diputuskan Allah Ta'ala akan tolongnya dan diwajibkannya jauhnya. Ini dalam perkara disebut sebagai istidrak yang menimpa kepada ahlul ibadat, abid atau salik. Dia buat ibadat, kemudian dia menyalahi adab, tapi Allah Ta'ala tak tarik nikmat tu. Contohlah seorang ahli ibadat, dia buat benda-benda yang tak kena. Dia buat hubungan dengan perempuan bagi contoh, buat hubungan sulit dengan perempuan, ataupun dia diberi amanah, dia ada juga ambil duit ke apa ke, macam orang bagi derma, duit tu dia ambil untuk diri dia, siapa pun tak tahu. Bagi contoh, dia buat benda-benda yang tak betul. Tapi dia tetap dihormati, dia tetap disanjungi. Dia kata kalau aku buat tak betul, sudah tentu Tuhan tarik. Orang tak hormat kat aku, tapi orang terus hormat kat aku, orang terus kagum kat aku. Dia sangka dia tu dalam keadaan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Benarnya Tuhan bagi dia peluang. Bagi. Pum, sekali Tuhan bagi, out, terus. Banyak, saya tengok banyak kawan saya jadi macam tu. Seorang yang dihormati, tiba-tiba terbalik, terpusin habis. Ini kita panggil istidrak yang jenis halus-halus, yang seni-seni. Bila kita tengok, kita malah dah diri kita ni makin jauh lah. Diri kita ni dia makin jauh daripada jalan yang sebetul. Tapi orang terus duk hormat kita, orang terus kagum kita, orang puji kita. Dalam Facebook pun nama kita disanjung, diangkat. Padahal kita sendiri tahu bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dulu kita bangun malam, kita dah tinggal bangun malam. Dulu kita sunat duha, kita dah tinggal sunat duha. Dulu kita duk baca Al-Quran, hafal Quran, kita dah tinggal hafalan kita. Kita banyak dah kita lupa. Tapi orang terus gelak kita hafiz, sahibul fadilah, sahibul itu, sahibul ini. Ini dipanggil istidrak bentuk halus. Baik itulah macam kita panjat pokok, lagi tinggi lagi kita takut. Lagi tinggi jatuh, out. Kalau pokok rendah ni kita jatuh, dia tergeliat. Paling tinggi patah kaki. Kalau pokok nyok, jatuh mati terus. Sebab tu orang yang hebat-hebat jatuh terus. Pong. Itu yang berlaku pada Bal'am bin Ba'urah. Berlaku kata kepada Basisa.
Semua ni orang hebat-hebat. Ini namanya istidrak namanya. Yang kita kena perhatilah. Takut kena kat kita. Ya. Baik, kita halusi kata-kata Syekh Ibn Atta' ni dengan cermat. Min jahlil murid. Min jahlil muridi binafsih. Daripada kejahilan murid bagi diri dia. Apa murid ni? Murid ni orang yang menuntut ibadat atau menuntut mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dia panggil murid. Murid ni dah jadi perkataan Melayu. Murid-muridku, cikgu panggil murid-murid. Sifat iradat. Iradah tu muridun. Kan? Kita baca sifat 20. Allah bersifat iradat. Kaunuhu muridan. Muridun. Murid ni makna berkehendak. Orang yang berkehendak kepada kemenangan akhirat. Di antara kejahilan orang ni, kata Syekh Ibn Atta', ya, ayusi al-adab. Dia jahat adab. Jahat adab. Hati apa dia tu dah tidak beradab lagi dengan Allah Ta'ala. Adabul waqti namanya. Adab-adab waktu. Kita ada adab. Masa zuhur macam ni. Masa duha macam ni. Hadap waktu malam macam ni. Penuh dengan adab-adab. Dengan ibadat-ibadat kita. Sentiasa melakukan amal untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi waktu-waktu tu kita tinggal ibadat. Kita buat benda-benda yang tak kenalah, tak betul. Kita buat maksiat. Cara gelap-gelap, orang tak tahu. Bagi contoh. Kan? Jadi dia ni melakukan adab yang tak elok. Dalam masa yang sama, fatu akharal uqubatu anhu. Fatu akhara, ditaakhirkan. Allah Ta'ala lewatkan al-uqubatu, akibat dia tu, balasan tu Tuhan lewatkan. Tuhan tak balas lala tu. Anhu dengan dia. Dia buat benda tak betul, Tuhan tak balas lala tu. Tuhan lewatkan. Bagi dia peluang untuk berbetulkan diri. Bila Tuhan tak balas lala tu, dia kata apa? Fayaqul, dia berkata. Kata dalam hati dia. Lau kana hadza su'a adabin. Su'a adabin. Macam itu. Lau kana hadza su'a adabin. Kalaulah ini jahat adab. Apa yang aku buat ni benda tak betul. Laqata'al imdad. Nescaya Tuhan putihkan. Ni Tuhan tak putih. Orang hormat aku. Orang sanjung aku. Kuliah aku orang ramai. Bertambah-tambah lagi lama lagi ramai. Lagi lama lagi ramai. Pakai duk cium tangan aku. Kita rasa kita betul ya. Padahal kita buat dah tak betul. Maka kita kena jaga. Cara tersembunyi pun Tuhan tahu. Cara terang pun Tuhan tahu. Mungkin cara tersembunyi kita buat tak betul. Orang tak tahu. Tapi Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Mana kita dah jahat adab dengan Allah Ta'ala. Tapi kita terus disanjung, dihormati, dikagumi, dipuji dan dipuja. Kita pun katalah dalam hati kita, kalau aku buat tak betul, tentu Tuhan tarik. Ni Tuhan tak tarik pun. Aku pun pegang jawatan dalam jamaah, jawatan yang tinggi. Hari kita duk rasa kita okey. Padahal kita dah KO dah. Kita dah KO. Yang ni yang paling takut ni. Wa aujabal ibad. Kalau aku tak betul, sudah tentulah Allah Ta'ala menjauhkan aku. Ni aku makin dekat. Walaupun kita boleh bangun malam.
Walaupun kita masih boleh baca Al-Quran. Walaupun kita masih boleh sembahyang sunat duha. Boleh berjamaah. Tapi kita dah buat salah adab. Kita buat hubungan sulit dengan perempuan sebagai contoh. Kita ada hati. Benda-benda yang tak elok. Ataupun kita buat benda-benda yang tak elok. Tapi orang tak tahu. Yang ni pun kita kena jaga. Maknanya kita tu takut diri kita ni termasuk golongan dipanggil sebagai istidrak. Itu pun istidrak juga. Walaupun zahir nampak okey, sebenarnya takdir kita. Kita dah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud kata Syekh Ibn Athaq berkaitan dengan persoalan makna kita kata persoalan istidrak ni. Maknanya setengah daripada jahil murid akan dirinya. Di antara kejahilan diri kita sendiri. Kita tak kenal diri kita. Maknanya kita ni berpenyakit. Kita tak tahu kita ada penyakit. Tu jahil tu. Paling jahil sekali kita tak tahu apa yang berlaku dalam diri kita. Kita kencing manis. Ada penyakit kencing manis. Kita tak tahu kita kena kencing manis. Itu kira berat lah. Tentang diri sendiri pun tak tahu. Kita ni darah tinggi. Tapi tak tahu kita kena darah tinggi. Makan ikut dan. Kencing manis pun tak tahu kita kencing manis. Makan ikut suka. Sekali kena, potong kaki terus. Sekali kena stroke, out. Ya, istirahat dia macam ni. Dia jahil tentang diri dia. Yang dia dah kena istidrak. Dia tak tahu dia istidrak. Sekali jatuh, out terus. Habis terus. Itu kita takut tu. Bila kita tahu kita ada penyakit, paling tidak kita berusaha untuk berubat. Kita tahu kita kena kencing manis. Jaga makan kita, ambil ubat, kawal. Kan? Dia lain sikit. Ini tak tahu apa. Dia hentam ikut dia. Sebab dia tak tahu dia berpenyakit. Dia riak, dia tak tahu dia riak. Dia sombong, dia tak tahu dia sombong. Dia dah terkena istidrak lama dah. Dia tak tahu kita dia istidrak. Itu yang paling kita takut. Ini nama jahil. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, baru dia kenal Tuhan dia. Diri sendiri pun dia tak kenal. Dia kena penyakit istidrak, dia tak tahu. Dia panggil jahil. Itu dia. Jadi setengah daripada kejahilan, jahil murid akan dirinya dan akan hak Tuhannya. Dia jahil, tak tahu apa makna diri dia, apa tanggungjawab diri dia, apa masalah penyakit-penyakit yang menimpa diri dia, dan apa yang perlu dilakukan kepada Tuhan dia. Dia tak tahu. Jahil nama dia. Apa dia? Maka dijahatkannya akan adab. Dia buat jahat adab. Adab-adab ni banyak. Adab zahir dan batin. Semua ada adab. Makan minum ada adab. Berwuduk ada adab. Sembahyang ada adab. Semua adab. Dengan dunia kita ada adab. Dengan akhirat kita ada adab. Dengan Allah Ta'ala kita beradab. Itu dia. Bila tak mengikut adab-adab tu, maka anugerah-anugerah Allah Ta'ala tu tersekat. Contohnya macam kita kata, kita ni di antara orang yang terpilih. Dipilih untuk menerima sesuatu anugerah. Anugerah daripada sultan, daripada raja. Nama kita dah tersenarai. Dan kita akan menerima anugerah daripada raja. Pingat kedudukan. Dia tu ada majlis dia tu. Majlis pengurniaan pingat-pingat. Dia ada majlis dia. Dan ada adab-adab dia. Cara masuk menghadap, cara pakaian dia,
Bila raja nak buh pingat tu macam mana, nak suar dada tu macam mana. Dia ada adab tu. Bukan pakai ikut dia ni. Walaupun kita terpilih sebagai penerima anugerah dan pingat, kena jaga adab. Ada hari dia, ada upacara dia, ada kaedah dia, ada cara-cara dia. Bukan boleh ikut dia ni. Kita dah terima pingat, raja lalu tahan. Tahan kereta raja. Tuanku, kata nak bagi pingat pada dia. Mana boleh macam tu? Dia ada majlis dia tu. Kita dengan Allah lebih lagi lah. Semua ada adab. Adab. Beradab. Walaupun makanan ni makanan kita. Makanan kita cari, duit kita, semua kita, tapi ada adab. Macam mana nak duduk dia, macam mana doa dia, macam mana makan dia. Ada doa dia, macam mana nak buat. Sudah makan, ada doa dia lagi. Sebab itu dalam kitab-kitab tasawuf, dia menekankan bab adab. Adab wudu, adab taharah, adab semayang, adab zakat, adab haji, semua ada adab. Maka adab-adab ni lah di antara ciri-ciri penting bagi mana ahli sufi. Dia jaga adab-adab ni. Ya? Dia ni jahat adab. Depan dengan dunia, dia tak kira dia sonok dengan dunia. Dia lupa dah dunia ni milik Allah Ta'ala. Tuhan punya dunia ni Allah Ta'ala. Dia dapat nikmat, dia lupa dah. Pemberi nikmat tu dia dah lupa. Dia melakukan perkara yang makna kata menyalahi adab. Jahatkan adab. Maka ditakhirkan balas daripadanya. Tuhan tak balas lelah tu. Kadang-kadang dia terjerumus ke lembah maksiat. Tuhan tak balas sekejap-kejap tu. Kalau aku salah, tentu Tuhan balas. Dia tak buat, Tuhan tak buat apa ni. Betul lah aku ni. Padahal kalau diukur dengan syarak, perbuatan dia itu telah menyalahi syarak. Tapi Tuhan tak balas. Lelah tu Tuhan tak balas. Bila Tuhan tak balas, dia di macam mana? Maka berkata berkata orang ni dalam hati dia. Dalam hati dia berkata, jikalau ada kerjaku ini jahat adab, kalau aku buat ni benda tak betul, benda tak elok, nescaya diputuskan Allah akan tolongnya. Tentulah Tuhan tak tolong. Ni Tuhan tolong aku. Orang hormat aku. Aku masih boleh mengerjakan sembahyang. Aku masih boleh bangun malam. Aku masih boleh baca Quran. Padahal dia dah buat benda tak betul. Apa yang tak betul? Dia sendirilah tahu. Dia yang buat, dia tahulah. Dia tahu yang dia dah ada buat benda tak betul. Perkara yang tak kena. Tapi dia tengok diri dia tu masih hebat. Masih boleh buat itu, buat ini, buat ini. Dan dijauhkannya dan diwajibkannya jauhnya. Kalau aku tak betul, itulah tentulah Tuhan jauhkan aku daripada ibadat, daripada itu, daripada ini. Tapi aku okey. Dia tak tahu yang dia tu dah tak betul. Ini di antara mina kata kejahilan seorang murid. Jadi apabila dia melakukan benda yang tak kena, benda tak betul, dia tahulah dia buat tak betul, cepat-cepat istighfar, minta ampun pada Allah. Takut, minta jangan Tuhan tarikkan balik nikmat ni. Macam berlaku pada Jibril AS. Nabi SAW melihat pada satu hari Jibril bergayut di kelambu Kaabah. Bergayut di kelambu Kaabah. Meraung-raung Jibril, ya Allah, ya Tuanku, jangan engkau ubah nama aku. Jangan engkau ubah rupa aku. Itu merujuk kepada Azazil. Ya, Azazil yang merupakan seorang malaikat yang hebat. Ya, penghulu para malaikat. Menjaga berbagai-bagai khazanah. Nama yang hebat-hebat.
Kan? Sikit je. Bila dia menderhakai Allah Ta'ala, dia enggan sujud kepada Adam, Allah laknat dia. Allah tukar nama dia. Pada Azazil kepada Iblis. Jadi seorang yang dirahmati oleh Allah menjadi seorang malaikat yang seorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Jibril AS bergayut di kelambu Kaabah minta tolong, jangan tukar nama aku. Jadi kalau kita terkena benda-benda yang tak betul, cepat-cepat istighfar, minta ampun kepada Allah. Janganlah engkau tarik balik nikmat yang engkau bagi pada aku selama ni. Nikmat-nikmat ibadatlah, nikmat iman. Nikmat boleh melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Itu dia. Jadi Allah lewatkan pembalasan itu. Ini jaga-jaga. Itu kena jaga. Takut Tuhan tarik balik dengan cara mengejut. Tuhan tarik cara mengejut. Yang itu kita takut. Jadi jangan alpa dan lalai dalam hidup ini. Macam ibarat kita berjalan dalam hutan yang penuh berduri. Kita tak pakai kasut. Macam mana kita berhati-hati? Takut terpijak duri. Begitulah kita berjalan dalam dunia ni. Penuh dengan duri-duri. Penuh dengan selekoh-selekoh tajam. Penuh dengan cabaran-cabaran, ujian-ujian. Jadi kita kena berhati-hati. Jangan benarkan diri kita sikit sekalipun menyalahi adab. Menderhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Maka kata Tok Syekh kita ni, dan inilah satu bahagi daripada istidrak yang telah terdahulu sebutnya. Dia pembahagian istidrak. Ada orang awam, orang biasa. Kan? Orang biasa tu tak kita tengok. Walaupun dia meniaga tak keluar zakat. Kan? Tapi perniagaan dia makin maju. Ada orang yang berkuasa berpuluh-puluh tahun diberi kuasa oleh Allah Ta'ala. Dia tak laksanakan perintah Allah. Bahkan dia guna kuasa itu untuk menyeleweng, rasuah. Melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Tapi dia terus berkuasa. Rakyat terus memberi amanah kepada dia. Itu pun istidrak juga. Yang berlaku pada orang awam. Ini istidrak ni yang kita sebut ni berlaku pada orang yang khusus. Kan? Kuat ibadat, kuliahnya dikagumi oleh orang, orang hormat dia, orang sanjung dia. Dalam masa yang sama, dia buat benda tak betul. Yang kita sebut tadi, mungkin dia ada buat hubungan dengan perempuan, atau dari segi kewangan duit ringgit, dan ada je menyeleweng dan sebagainya. Orang tak tahu, dia sembunyi, dia boleh tutup. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak balas dia lelah tu. Dia terus disanjung, dikagum, dihormati. Dia kata, kalau aku tak betul, tentu Tuhan balas. Ni Tuhan tak balas pun. Dia sangka dia betul, sebenarnya dia dah tak betul. Jalan dia dah mula terbabas daripada jalan yang sebenar. Kita ni lari jangan banyak. Macam kita sekarang ni duduk di kita sini, pengkalan kita di Pantai Remeh. Kita duduk tengah laut. Duduk tengah laut ni, nak balik Pantai Remeh. Kita kena center tu, kompas tu betul-betul. Berapa degree, kena center betul-betul. Kalau lari satu derjah, dia tak jumpa Pantai Remeh, dia jumpa Pulau Pinang. Satu sikit je, lari sikit je. Kita ke laut kita biasa lah. Kita pergi ke laut kan. Kita pergi ke laut kalau pergi jauh tu sampai mana-mana tu. Kalau cuaca tak elok, kalau cuaca cerah kita nampak lah pulau kan. Tapi kalau cuaca gelap, kita kena pakai kompas. Betul-betul ikut betul tu. Betul-betul ikut. Baru boleh sampai ke destinasi. Kita lari satu darjah. Kesudahan dia Pulau Pinang. Dia tak pergi Pantai Remeh. Itu cara pelayaran. Hidup kita begini, lari sikit, sedang-sedang dah jauh. Menyimpang daripada jalan yang sebenar.
anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Nabi kata, inilah jalanku yang lurus, ikutlah jalan ni. Ikut betul-betul apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kona sikit pun. Pegang dengan tepat. Pegang dengan sempurna apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata musannif rahimahullah taala, ni bahagian-bahagian daripada istidrak. Ya. Dan jahat adab murid itu mewajibkan bagi balasan. Sepatutnya bila kita dah menyalahi adab, kita buat tak betul, Tuhan balas lah. Tak? Mewajibkan balasan. Tetapi segala balasan itu bersalah-salahan. Balasan ni dia macam-macam. Bukan balas satu macam ya. Macam-macam balasan. Balas tu macam-macam. Macam kita buat maksiat di bumi Malaysia ni. Duduk atas muka bumi Allah. Kita buat maksiat. Tuhan tak balas lah. Ataupun balasan tu bukan bentuk yang khusus. Kadang-kadang kita duduk nampak gerak gempa, ribut topan dan sebagainya. Ada kadang-kadang tak. Allah balas. Anak tak hormat ibu bapa macam berlaku sekarang ni. Kata-kata anak-anak mendahkan ibu bapa itu balasan. Rezeki tak berkat. Pendapatan banyak tak cukup di situ. Rumah tangga tak aman. Ini balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu juga di bidang kerohanian. Tuhan tak hentisal sekejap. Tapi kita dah rasa dah. Sembahyang kita tak khusyuk. Ibadat kita tak manis. Tak lazat. Kan? Ada saja kita tengok macam tak kena kat kita ni. Itu balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita ni macam kuman, COVID, bukan nampak pun tak nampak. Benda yang tersembunyi, tapi benda tu ada. Balasan Allah Taala pada kita tu ada, tapi kita tak nampak. Tapi sedang kita makin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ini sebab itu balasan ni datang berbentuk-bentuk, bermacam-macam balasan. Maka setengah daripadanya disegerakan, setengah daripadanya dipertangguhkan balasan daripada Allah Ta'ala. Kadang balas lala tu. Kadang-kadang dilewatkan. Kadang-kadang tak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita takut. Dia datang bentuk balasan tu berbagai-bagai, tapi akan dibalas. Fa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat baik, balas sebesar biji sawi, besar habuk, dibalas. Buat jahat pun macam tu, akan dibalas. Allah tetap balas. Kalau balas di dunia ni boleh tahan lagi. Kan? Balas di dunia. Bila kita buat benda tak betul, Tuhan balas untuk kifaratkan dosa-dosa kita. Tak apa lagi. Tapi kalau balas di akhirat, mana kita nak berbetul di akhirat? Lagi takut. Jadi balasan ni, janganlah kita kata kalau aku tak betul, sudah tentu Tuhan balas. Bila kita menyalahi adab, menderhakai Allah, itu dah tak betul dah. Bukan tak betul itu diukur daripada balasan. Macam satu orang kata dia ni tak tahulah. Dia laki-laki, dia ingat dia perempuan. Duk rasa dia betina. Kalau aku tak betul, aku pergi bekah elok apa? Tuhan tak buat apa kat aku. Dia sangka macam tu. Dia duduk Malaysia, makan duit haram. Aku pergi bekah elok apa? Tak ada apa-apa pun. Dia ingat bila masuk bekah, dibalas lah tu. Tuhan nak balas lah tu pun boleh, Tuhan nak balas kemudian boleh.
Tuhan nak balas bila-bila pun boleh. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ini balasan Allah ni macam-macam. Dan setengah daripadanya disegerakan, dan setengah daripadanya dipertangguhkan, ditakhirkan, dilewat-lewatkan. Kan? Itu dia. Dan setengah daripadanya dinyatakan, dan setengah daripadanya disembunyikan. Kadang-kadang dia buat cara jelas, kadang-kadang buat cara batin, cara halui, cara makna kata kerohanian. Hidup kita serba tak kena, tak puas, tak pernah redha, tak pernah puas dengan apa yang kita dapat. Jiwa tak pernah tenteram. Kadang dalam bentuk yang macam tu. Itu dia. Maka balasan yang dinyatakan itu balas dengan seksa. Balasan tu balas dengan seksa. Illa tanfiru yu'azibkum azaban alima. Kalau kamu tak mau berjuang, Allah datangkan kamu azab yang pedih. Berapa lama umat Islam tak mau berjuang? Kita ajak menggabungkan diri dengan perjuangan Islam, dia buat dah. Ni politik-politik ni kotor. Tuhan bagi 22 bulan dikuasai oleh orang kafir di AP. Baru terkejut dan terasa. Baru terbeliak biji mata. Belum ni buat tak peduli dengan politik. Siapa merintah lah, lantak lah. Di AP pegang saat, baru tahu. Baru nampak jelas betapa pentingnya memperjuangkan Islam ini. Illa tanfiru yu'azibkum azaban alima. Kalau kamu tak mau juang, aku datang kamu azab yang pedih. Di akhirat besok, apa berlaku di dunia? Wa yastabdil qauman ghairakum. Aku datangkan kaum lain, orang kafir menguasai kamu, memerintah kamu. Tuhan boleh buat, tak ada masalah. Macam COVID. Tuhan tunjuk, Tuhan boleh buat. Dia hantar COVID. Tak nampak, kuman tu tak nampak. Coronavirus ni tak nampak. Dengan makna kata, kuman yang tak nampak ni boleh terhenti. Kelab malam tutup, padang bola tutup, disko tutup, kelang arak tutup, semua tutup. Aku kalau nak tutup maksiat ni, aku boleh tutup seorang-seorang aku ya. Apa tak tolong pun tak apa. Tuhan boleh buat. Kan? Tuhan boleh buat 3 bulan. Kelak malam tutup, kelang arak tutup, maksiat semua tutup, rempit-rempit semua tak ada. Semua duduk di rumah. Tuhan boleh buat. Tapi Tuhan nak bagi pahala kat kita. Kita umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu buat kerja amal ma'ruf dan kerja-kerja mencegah munkar. Allah nak angkat umat Islam. Tuhan perintah. Kalau hang tak mau, tak apa, aku boleh buat. Manusia tak mau tolong, tak apa, aku boleh buat. Tapi Tuhan nak bagi kita pahala. Kita kena buatlah kerja-kerja ni. Kan? Kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi Allah Ta'ala boleh terangkan, boleh makna kata, boleh sembunyikan. Maka balasan yang dinyatakan itu balas dengan seksa. Macam dibuat oleh umat-umat dulu. Kan? Umat Nabi Nuh dikaramkan. Umat Nabi Yunus. Umat Nabi Musa AS. Umat dulu semua dibalas lala tu. Bani Israel. Kan? Yang jadi kera tu. Kan? Pergi ke laut hari Sabtu. Tuhan suruh semayang, dia pergi ke laut. Jadi kera habis. Tapi umat Nabi Muhammad diperlewatkan, ditangguhkan balasan tu. Supaya dia memberi peluang untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balas yang dinyatakan itu balasan dengan seksa.
Dan balas yang tersembunyi itu dengan diperoleh hijab. Balasan yang tersembunyi diperoleh hijab. Hijab ni antara kita dengan Allah. Nikmat kita terus dapat. Tapi kita jauh daripada Allah. Hati kita tu tak ada rasa takut pada Allah, tak rasa gerun daripada Allah, tak mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala. Kasih Allah tu tak ada, terhijab, terdinding. Maka balas siksa itu bagi orang yang berdosa, dan balas yang hijab itu bagi orang yang jahat adab. Bagi orang awam yang buat dosa, Tuhan balaslah. Mungkin bila ni dia jahat adab, maka dia melakukan maksiat apa semua, Tuhan tarik balik nikmat. Berapa banyak orang kaya-kaya bankrupt, kontraktor besar-besar, obat, runtuh, ada tak ada? Ada. Itu balasan untuk orang awam. Tapi bagi balasan orang yang, makna kata orang yang khusus, yang ahli ibadat, bila dia berlaku jahat adab, Allah tarik rasa kemanisan ibadat, rasa gerun pada Allah, rindu kasih Allah dah kurang. Dia sendiri dia rasa diri dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang kita dapat ialah kita kena berhati-hati dalam ibadat ni. Dan jangan sikit pun kita cenderung hati untuk melakukan benda yang tak kena. Benda yang maksiat, yang terhaka kepada Allah Ta'ala. Ingatlah Allah Ta'ala amat mengetahui bahkan apa yang terlintas di hati kita. Innahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala amat mengetahui apa yang ada di hati kamu. Yang terang, yang jelas, yang tersembunyi, semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Dengan perasaan takut istidrak ini menyebabkan kita sentiasa berhati-hati dalam hidup kita. Dia panggil bermuraqabah. Ingat Allah selalu, jaga diri selalu, supaya diri kita ni sentiasa melakukan taat dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qad wa tawwar wa taqdal hawaij wa tanabir ra'i maqsud wa khawatim sasal ghamam wajhul karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli amati wa nafasin bi ahdadik bil maqlumin lak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi bil alamin.